Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala dapat kita solat jemaah sama-sama dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi kita nak menyambung penelitian surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32, dan pada malam ni ayat yang ke-21. Untuk memulakan majlis ilmu ni, mari kita sama membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, perhatikan sama-sama ayat yang ke-21 daripada surah As-Sajdah. Satu ayat ni saya baca, jemaah ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sadaqallahul azim. Baik, kita dengar terjemahan umum dulu ayat ni. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar, yakni di akhirat kelak, supaya mereka rujuk kembali bertaubat. Baik, ayat ni kita tengok daripada awal ayat makna perkata dengan kita berikan perhatian sedikit dari sudut bahasa, kawaid bahasa Arab yang dapat kita kongsikan. Baik, daripada awal ayat, wa dan la sesungguhnya. Jadi lam di atas la tu kita jangan sebut panjang. Kalau la macam ada mat, nanti dia akan jadi nafiah. Wala. Jadi nudhiqanna, kami pasti rasakan. Nudhiqanna, kami pasti rasakan. Baik, ini fa'il mudhari'. Nun tu nun kami, nudhiqanna. Lepas tu ada nun syaddah di ujung tu menunjukkan apa? Dekat tasydid tu menunjukkan apa? Menunjukkan taukid ataupun emphasis lah. Jadi pasti. Itu kita terjemahkan ada kalimat tambahan nak kita rasakan balaghahnya, bagaimana emphasisnya. Allah kata kami pasti rasakan. Nun tu nun syaddah tu menunjukkan ada taukid atau emphasis. Hum akan mereka, min daripada al-azabi, azab itu. Jadi azab itu, azab ni bahasa Arab dimelayukan. Kalau bahasa kita siksaan. Jadi minal azabi, tengok al-azabi baris bawah. Kenapa? Kerana ada min, haraf jar daripada awal. Jadi min haraf jar yang membaris bawahkan
isim selepasnya. Itu panggil isim majrur. Jadi isim yang berbaris tu al-azabi. Jadi al-azabi siksaan itu. Jadi bi bagi bawah kenapa? Kerana ada min sebelumnya. Al-adna yang dekat itu. Al-adna yang dekat itu. Jadi yang dekat ni makna yang ada di dunia ni. Jadi al-adna dia ada alif lam. Dan dia ni berturut-turut lepas al-azabi. Jadi al-adna ni adalah sifat kepada al-azabi. Jadi azab yang dekat itu. Dalam terjemahan kan disebut azab dunia tu. Jadi azab yang terdekat ini. Duna bukan. Duna juga boleh selain, ya. Al-azabi azab itu. Al-azabi azab itu. Al-akbari yang besar itu. Al-akbari yang besar itu. Al-akbari makna lebih tepat yang lebih besar itu. Jadi sebab apa? Ada ada alif akbar, ya. Jadi kalau kabir besar, al-akbar makna yang besar itu, ya. Yang lebih besar itu. Jadi yang lebih besar ni tu kata al-akbari, tengok ada alif lam. Lepas tu al-azabi tadi ada alif lam juga. Yang sini pula ya lebih jelas ra tu baris bawah sebagaimana al-azabi baris bawah. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia sifat mausul. Jadi al-akbari itu sifat kepada al-azabi. Jadi duna tu dia adalah juga dia punya haraf jar. Jadi duna membariskan bawah al-azabi, ya. La'alla supaya hum mereka yarji'una mereka kembali. Jadi yarji'una fi'il mudhari' ya di depan dan waw nun di belakang untuk menunjukkan mereka. Jadi kita yang ajam, lepas tu kita ni pula yang tidak ada asas bahasa Arab yang mungkin sebagaimana orang belajar kat negeri Arab lah. Jadi kita gunakan panduan-panduan ni supaya kita dapat tahu, oh ini fi'il mudhari', ya. Jadi kita tahu fi'il mudhari' ni mana apa? Perbuatan yang sedang berlaku, akan berlaku, dan juga termasuk sentiasa berlaku, ya. Yarji'una mereka kembali. Jadi untuk mengambil iktibar daripada ayat ini, maka ini yang kita selalu rujuk kepada kitab-kitab tafsir, apa yang diterangkan perihal ayat ni, ya. Jadi kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala mengingatkan, ya, perihal apa daripada ayat sebelum tu, iaitu mengenai dengan orang-orang yang fasik, ya. Orang-orang yang fasik, apa balasan dia? Jadi ayat sebelum tu Allah menerangkan wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan adapun orang-orang yang telah fasik oleh mereka, maka tempat kembali mereka tu neraka. Ini Allah bagi tahu kita, di dunia lagi akan akibat apa akan diterima oleh orang fasik apabila dia tidak mau bertaubat. Jadi menyimpang dari perintah Allah. Nanti dalam neraka kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali nanti mereka mau, ya, bahawa mereka keluar daripada neraka, dikembalikan mereka ke dalam neraka. Wa qila lahum, dikatakan bagi mereka, zuqu adzaban nar, rasakan oleh kamu akan azab neraka, allazi kuntum bihi tukadzibun, iaitu neraka yang adalah kamu dengannya kamu mendustakannya. Jadi orang-orang yang fasik, mereka kalau nak selamat daripada neraka, di dunia inilah tempat untuk dia berubah dan bertaubat, ya. Jadi bagi orang-orang yang menyimpang dari perintah Allah, orang yang derhaka kepada Allah, ya, di dunia ni Allah kata wala nudhiqannahu minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami pasti rasakan kepada mereka ni minal azabil adna, daripada azab di dunia ni.
Jadi di dunia ni Allah datangkan macam-macam bala bencana, macam-macam ya kita kata perkara yang menyakiti mereka, memudaratkan mereka, yang menyusahkan mereka. Jadi bala bencana yang tiba, yang menimpa, belum lagi ya bala bencana atau azab yang lebih dahsyat di akhirat besok, iaitu api neraka. Tujuannya Allah kata la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Kembali kepada apa? Kembalilah kepada jalan kebenaran. Jadi perkara yang sama sebenarnya ada disebut dalam Quran, dalam ada ayat-ayat yang lain ya. Jadi kita boleh rujuk di antaranya Allah Taala ingatkan kita ya, zaharal fasad fil barri wal bahri ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kita tengok ayat tu, cari kejap dekat mana ya. Jadi kalau ada apps tu, cari ayat ya, zaharal fasad. Jadi kalau kita gunakan apa ni search keyword dia zahara surah apa? Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum surah apa? Surah yang ke-30 surah Rum ya. Surah yang ke-30 ayat berapa? Ayat ke-41. Kita tengok sama-sama. Allah Taala nak ingatkan kita mengenai perkara yang samalah ayat ke-41 surah Rum. Saya buka rujukan dia. Jadi Allah beritahu kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada muslimat datang tak perasan. Surah Rum surah yang ke-30 kita tengok ayat yang ke-41. Ini terkait dengan apa? Dengan ayat yang kita tengok daripada surah As-Sajdah, yang Allah kata Allah datangkan, Allah kenakan azab di dunia ni lagi, belum lagi azab akhirat, supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka ni kembali. Jadi dalam surah Ar-Rum ni ayat ke-41 Allah beritahu kepada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab tafsir, Allah Ta'ala rasakan kepada manusia akibat yang mereka buat di dunia lagi. Zahara, telah zahir, telah nyata al-fasadu, oleh kerosakan itu. Fi, di, al-barri, daratan itu, wa, dan al-bahri, lautan itu. Bima, bi dengan ma, apa yang kasabat, telah mengerjakan ia atau telah berbuat ia, aidin nasi, oleh tangan-tangan manusia. Jadi aktiviti manusia lah, apa yang manusia buat li, bagi, yudhiqa, dia rasakan, hum, mereka. Jadi Allah rasakan kepada mereka ba'da, sebahagian, mana akibat sebahagian, alladhi, yang amilu, telah beramal oleh mereka, telah berbuat oleh mereka. Itu baru dipanggil sebahagian daripada akibat perbuatan mereka. Allah rasakan kepayahan, kesusahan, kesengsaraan, kerosakan. Jadi kalau dah nampak apa yang dibuat tu tak betul, maka yang susahnya manusia itu sendiri. Kerosakan di daratan dan di lautan. Jadi fasad ni jangan kita fikir kerosakan fizikal muka bumi sahaja. Sebenarnya apa yang berlaku di atas muka bumi ini
sebenarnya manusia ni dia patut apa, memakmurkan muka bumi, hidup atas muka bumi ini, iaitu dengan keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengikut syariat peraturan Allah. Tetapi apabila manusia menyimpang, bila agamanya rosak, maka akhlaknya rosak, ya, maka sistem hidup yang rosak. Itu sebab kita kena faham bagaimana kerosakan-kerosakan yang berlaku itu jangan tengok kepada kerosakan dari sudut pollution semata-mata ataupun kerosakan fizikal semata-mata, tetapi kita kena tengok juga kerosakan bagaimana manusia dah tak jadi dengan kemanusiaannya. Kita tengoklah apa berlaku kat Gaza. Kita tengok hari ini kehancuran yang dahsyat. Siapa yang musnah hancurkan mereka? Ya, Zionist Yahudi, ya, yang dengan ada kekuatan negara haram tu, dengan disokong pula oleh, ya, negara-negara sekutu dia macam Amerika, ya, begitu juga dengan, ya, Britain, dengan Perancis. Bahkan yang menyedihkan, ada juga negeri-negeri kaum muslimin yang ikut serta, ya, memihak kepada Yahudi Zionis yang menghancurkan umat Islam sendiri. Jadi Allah Ta'ala rasakan macam-macam ini, nak sedarkan manusia, ya, khususnya kita umat Islam lah, kembalilah, la'allahum yarji'un, ya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Rasul SAW ada mengingatkan kepada kita juga, supaya buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, nanti akan berlaku sesuatu, yang apa, yang kita kata menyusahkan kita juga. Kata Nabi SAW, dalam satu hadis, walladhi nafsi biadih, kata Nabi, demi yang diriku di tangannya, la ta'muranna bil ma'ruf, sesungguhnya hendaklah kamu menyuruh dengan ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan sesungguhnya hendaklah kamu mencegah daripada mungkar. Buat, kerjakan, amalkan, ya, amar ma'ruf nahi munkar, nahi munkar, suruh perkara yang benar dan cegah perkara yang salah. Ikut syariat Allah, maknanya jangan menyimpang daripadanya, apatah lagi buat maksiat, kekufuran, perkara yang dilarang. Kalau tak buat amar ma'ruf nahi munkar, la yushikanallah an yab'atha 'alaikum iqaban min 'indi, atau apa yang berlaku dikuatiri, disyaki, mana dirisaukan. Nabi kata Allah Ta'ala akan membangkitkan iqab min 'indi, daripada sisinya. Allah Ta'ala akan turunkan bala bencana, turunkan, ya, kepayahan, kesusahan, musibah. Jadi kalau dah kena macam tu, summa latad'unahu, kemudian barulah kamu nak berdoa-doa, meminta-minta kepadanya, fala yastajibu lakum, maka tiada dia memperkenankan bagi kamu akan doa kamu. Jadi Nabi bagi amaran, bagi ingatan, hendaklah kita buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tak buat kerja amar ma'ruf nahi munkar, itu sebenarnya mengundang azab, bala bencana. Jadi kalau dah turun bala bencana, ya, dah menghancurkan kamu, masa tu baru kamu, ya, tersedar nak bertaubat. Kalau dah, ya, azab menimpa, nanti dikuatiri doa yang kamu, ya, seru kepada Allah Ta'ala, doa kamu tak diperkenankan, ya. Kerana apa? Kerana dah dibagi tahu tak nak buat. Jadi untuk itu kita ni nak usahakan semasa kita masih hidup, ya, jangan sampai kita terpesong daripada agama dan syariat Allah SWT. Dan kalau berlaku dia panggil kefasikan ataupun penyimpangan, maka hendaklah kita betulkan, ya, hendaklah kita usaha betulkan, hendaklah kita usaha kembalikan, ya, kehidupan kita di semua peringkat. Itu sebab kita kata kita kena fikir dari sudut kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, ya, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi,
kehidupan dalam berjamaah, kehidupan dalam bernegara. Dan umat Islam dia diberi amanah yang besar, itu di peringkat global, global mendunia orang kata. Saya tak suka nak guna istilah antarabangsa. Sebab apa? Itu istilah daripada barat sebenarnya. Bila mereka tubuhkan negara bangsa, maka hubungan antara negara bangsa ni, ini dipanggil international relationship. Kita kata hubungan antara bangsa. Sebenarnya itu istilah mereka. Jadi dalam Islam sebenarnya kita mestilah menjadi umat yang memimpin dunia, memimpin manusia supaya selamat dunia dan akhirat. Macam mana cara dia? Itu dengan mengikut peraturan Allah, syariat Allah. Dan inilah yang membawa rahmat. Itu bila Allah utus Ar-Rasul SAW, Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat, kebaikan ke seluruh alam. Macam mana kebaikan itu dapat dizahirkan? Itu dengan ikut peraturan Allah. Dalam kita mengatur semua level. Itu sebab hari ini dunia umat Islam kita sebenarnya telah dipesongkan daripada menegakkan atau menerapkan syariat yang Allah perintahkan. Bila tu? Jadi musibah menimpa ni sebenarnya berlaku dalam 100 tahun yang lepas, ya. Jadi bermulanya lah, sebelum tu sejak zaman Rasul SAW, apabila telah ditegakkan daulah Islamiah, negara Islam di Madinah, apabila Rasul telah hijrah daripada kota Mekah ke Madinah, maka di Madinah tu bermulanya Islam itu diterapkan sebagai sistem kehidupan yang lengkap, sempurna dalam semua perkara. Itu sebab bila kata semua perkara ni, kita kena tengok perkara-perkara yang besar. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi kalau kita kata dengan Allah Ta'ala tu dari sudut akidahnya, keimanannya, dan kita tahu dari sudut ibadah-ibadah khususnya sebagaimana dalam rukun Islam, maka itu diterapkan. Jadi bukan rukun Islam sahaja yang ditegakkan, diterapkan, tetapi dalam muamalat kehidupan. Muamalat ni maknanya aktiviti, amal-amal yang terkait hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Jadi sesama manusia ni ada ekonomi, ini perkara besar. Ada ekonomi, ada pendidikan, sistem pendidikan, ya, ada perundangan, ya, perlembagaan, ada mahkamah keadilan, ada sistem sosial, mana pergaulan laki-laki perempuan. Itu bagi sistem sosial. Termasuklah yang terkait dengan kita kata pernikahan, penceraian, ya. Kemudian kita juga ada perkara yang besar iaitu kenegaraan. Jadi kenegaraan tu adalah negara yang mempunyai bidang kuasa untuk menerapkan, mengkuatkuasakan, ya, segala peraturan dan syariat Allah. Kalau ada penyimpangan, maka orang yang ada kuasa ni sebagai penguasa, pemerintah, maka dia akan betulkan, akan didakwa, akan diheret orang tu ke mahkamah keadilan. Kenapa? Dia menyimpang dari peraturan Allah. Dia tak tutup aurat, tak dibiarkan, heret dia, dakwa ke mahkamah kalau perlu. Tak solat, heret dia ke mahkamah, ya. Selepas, ya, kalau kita kata ditegur, diberi ingat, tidak mahu dia, maka dakwa dia. Kerana ini apa? Kesalahan. Tak puasa. Kita selalu ada kadang-kadang dekat tempat sini, kadang-kadang adalah kes-kes tak puasa dia heret ke mahkamah. Tapi yang lain tak heret pula, minum arak, ya, dia heret ke mahkamah. Jadi kita tahulah berzina, dan merompak, membunuh, dan begitulah apa sahaja penyimpangan dari peraturan Allah kena dibetulkan. Dan ada bidang kuasa untuk membetulkan tu negara, ya. Jadi sebelum tu negara menerapkan segala syariat Allah, ekonomi Islam, pendidikan Islam, mahkamah Islam, ya. Bahkan dasar-dasar luar negara Islam, apa dia? Itu negara buat dakwah ke seluruh dunia. Jadi Islam disebarluaskan, ya, disampaikan kepada seluruh dunia. Jadi Rasul dan para sahabat telah laksanakan itu.
Itu sebab Islam tu bukan hanya di Mekah dan di Madinah dan Mekah saja, tetapi seluruh jazirah Arab akhirnya berada di bawah kekuasaan Islam. Bukan jazirah Arab saja, wilayah Rom dan Parsi juga akhirnya dijadikan sebahagian daripada wilayah negara Islam. Kerana apa? Kerana dengan kekuatan kenegaraan itu, syariat peraturan Allah diterap ke atas kehidupan manusia. Orang dia tak mau masuk Islam, tak dipaksa. Tetapi the law of the land, kita kata undang-undang, peraturan yang diterapkan di wilayah tu adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana bumi ini milik Allah, ya. Manusia itu milik Allah. Segala harta benda, dia panggil kekayaan di dalam bumi, di atas bumi, di lautan, di daratan, semua milik Allah, dan dianya diatur mengikut peraturan Allah. Maka Islam itu berkembang dengan keadilan Islam, dengan kehebatan apa yang dilaksanakan itu, rupanya itu yang manusia hendak, itu yang bawa rahmat, dan itu juga yang membuka laluan kepada ramai masuk Islam. Itu yang Allah kata, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Bila telah datanglah pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa, kau pasti lihat manusia tu yadkhuluna fi dinillah afwaja. Mereka masuk dalam agama Allah ni berbondong-bondong, bergrup-grup, kumpulan yang besar. Pasal apa? Kerana orang dah nampak inilah yang terbaik, ini yang hebat. Bahkan mereka dapat ketenangan, dapat kepuasan, dan mereka hidup dengan kemanusiaannya sebagaimana yang Allah telah syariat dan perintahkan. Dan kehidupan dunia berjaya, akhirat pun berjaya. Tapi bila menyimpang dari itu, maka kita tahulah ribuan tahun Islam itu memimpin dunia, tapi roda pusingan Islam tu berpusing, kata Rasul, ala rahal Islam dairah faduru ma'al Islam haitsu dar. Nabi kata, ingat, roda pusingan Islam tu bulat berpusing, maka berpusinglah kamu bersama Islam sekira mana dia berpusing. Jadi dia berpusing sampai masanya pusingan ke bawah. Maka bila berada di bawah ni, inilah yang kita sedang hadapi ini, iaitu selepas Perang Dunia Pertama, apabila negara Islam kita yang dah melemah diheret dalam peperangan, maka kalah perang. Kerajaan Islam Osmaniyah Turki, benteng kenegaraan Islam yang terakhir. Kita tahu dulu ada Khulafa Ar-Rashidin, selepas baginda Ar-Rasul, sebagai Nabi dan Rasul menjadi pemimpin dunia umat Islam. Kemudian Rasul wafat, diganti oleh Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian zaman kerajaan Islam Bani Umayyah. Kemudian kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Kemudian kerajaan Islam Osmaniyah Turki. Jadi pada tahun 1914 sampai tahun 1918 itu Perang Dunia Pertama. Jadi dalam Perang Dunia Pertama itu kerajaan Islam kita diheret. Jadi ada dalang di belakang tu, bila kita kaji dari sudut perspektif Islam, musuh-musuh Islam ni sebenarnya Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada elemen lain yang bersama dengan mereka. Di akhir zaman ni ada Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Iblis laknatullah, memanglah sejak zaman Nabi Adam memusuhi orang yang berada di atas kebenaran. Jadi Rasul kata, al-kufru millatan wahidah. Kelompok yang kufur ni dia milah di satu, iaitu nak heret orang jauh daripada kebenaran. Maka dengan gabungan kekuatan yang mereka ada itu, kerajaan Islam Osmaniyah Turki kalah perang, maka seluruh wilayahnya dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Mereka pula ada rencana besar. Dia kata, kamu boleh merdeka tapi dalam bentuk negara bangsa. Maka pusat pemerintahan Islam Turki, okey, negara bangsa Turki. Tak boleh terapkan syariat lagi, tapi dilantiklah Kemal Atatürk membawa Turki negara bangsa yang sekular. Tanyalah orang Turki, macam mana mereka di bawah Kemal Atatürk, sehingga Quran tak dibenarkan baca, azan pun tak boleh dalam bahasa Arab, macam-macam lah. Jadi yang berlaku disekularkan. Wilayah yang lain, maka pihak yang menang, dia kata berbagi-bagi wilayah. Perancis kata okey, dia buat gariskan Sykes-Picot punya agreement. Belah utara itu kawasan pengaruh kekuasaan Perancis, bawah selatan bawah kekuasaan pengaruh British, termasuklah wilayah
Palestin. Dan bagi wilayah di bumi Palestin, British dia hantar surat kepada ketua Zionist punya Federation, jadi Arthur Balfour, Foreign Secretary of the British government, hantar surat kepada siapa? Walter Rothschild, ketua Zionist Federation. Dia bagi tahu apa? Ni Balfour Declaration, bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin yang kamu nak jadikan sebagai tempat orang-orang Yahudi punya homeland, nak buat Jewish state, dah sedia untuk kamu masuki. Sedangkan sebelum tu, ketika Theodor Herzl dan rombongan dia, selepas mereka buat conference untuk menubuhkan negara Yahudi pada 1897, mereka buat conference, mereka kata kita nak tubuhkan negara Yahudi. 1901 dia pergi jumpa Sultan Abdul Hamid yang kedua, nak beli tanah di bumi Palestin, nak jadikan penempatan ke arah nak menubuhkan negara Yahudi. Jadi Sultan Abdul Hamid tak jual barang walaupun seinci. Bahkan dengan tegas dia bagi tahu, selagi ada kerajaan Islam, selagi ada aku, selagi kita ada upaya untuk mempertahankan bumi Palestin, kita tak akan bagi peluang untuk Yahudi ini untuk masuk nak buat apa yang mereka kehendaki. Namun kalau dah tak ada kerajaan Islam dan dah tak ada lagi khalifah, dah tak ada lagi yang boleh mempertahankan bumi Palestin ini, maka kamu boleh dapat secara percuma saja. Jadi itulah Yahudi ini dengan pakatan-pakatan, kerana mereka apa? Kerana mereka dah ada pengaruh yang kuat di Eropah, iaitu kekuatan dia panggil financial dynasty. Dengan menggunakan wang, kekuatan ekonomi, mereka mempengaruhi para penguasa di Eropah, dan mereka gunakan Zionist protokol yang saya ingat saya protokol yang kelima ke ketujuh, bahawa wujudkan peperangan untuk mencapai matlamat tujuan mereka. Jadi peperangan ni dibuat di bawah mereka sebagai dalang lah. Kerana apa? Itu menguntungkan mereka dari pelbagai sudut. Sebab apa? Bila nak berlaku peperangan, negara perlu dapatkan duit, dia bagi pinjaman duit. Syarikat-syarikat gergasi nak buat peralatan tentera, dia bagi pinjam duit lagi. Jadi segala pinjaman-pinjaman kewangan tu dengan riba, mereka dapat untung besar-besaran. Jadi orang yang berperang nak menyediakan ketenteraan, semua memerlukan uang, memerlukan kekuatan untuk dibina, maka dia sediakan keuangan. Maka bila dah kalah perang, kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin dikecai-kecaikan. Maka dia kata boleh merdeka, tapi mengikut acuan negara bangsa, dia panggil nation states. Jadi nation states ni istilah daripada Eropah, daripada barat, sejak tahun 1648 bila mereka buat Westphalia Treaty. Jadi sistem negara bangsa inilah yang sebenarnya yang merupakan fasad yang besar yang diterapkan ke atas dunia kaum muslimin. Maka kaum muslimin dipecah-pecahkan menjadi lebih daripada 50 negara-negara yang lemah dan di bawah pengaruh mereka. Dan mereka kata ini ada kemerdekaan, kamu dah merdeka. Merdeka daripada Turki sebenarnya. Kamu dah merdeka, tak dikuasai lagi Ottoman Empire. Jadi kamu semua boleh maju sebagaimana Eropah maju, tapi mengikut acuan daripada mereka, acuan daripada barat, dan kamu mesti ikut pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, United Nation. Jadi bersatulah di bawah pertubuhan negara bangsa-bangsa bersatu. Jadi dalam hal ini sebenarnya dunia kaum muslimin kita telah pun diheret mengikut acuan yang dipanggil fasad yang besar ini, kerosakan yang besar, kerosakan dalam pemerintahan, kerosakan dalam ekonomi. Sebab dalam negeri-negeri begini tidak dibenarkan untuk diterapkan ekonomi Islam, tak dibenarkan untuk diterapkan sistem pendidikan Islam, tak dibenarkan untuk diterapkan undang-undang Islam, tak dibenarkan untuk diterapkan sistem mahkamah Islam. Bahkan pergaulan bebas digalakkan, orang digalakkan tak menutup aurat. Jadi kaum muslimin kita diheret dalam fasad yang besar ini, Jadi bila fasad yang besar ini, maka kita tahulah ditimpa kita macam-macam musibah.
Jadi apa musibah, takkan tak nampak lagi bagaimana negeri-negeri kaum muslimin diperangi, ditumpahkan darah, dirampas harta benda. Jadi Eropah, orang-orang yang berkuasa ni, mereka eksploitasi negeri-negeri kaum muslimin. Bukannya minyak sahaja yang mereka exploit, segala benda yang mereka hendak. Itu sebab kita tengok dahulu satu ketika di Malaya ni, lombong biji timah sangat banyak. Sekarang mana biji timah? Dah tak nampak dah. Lombong dah jadi apa? Dah jadi pusat-pusat hiburan, pusat-pusat pelancongan dah. Contohnya The Mines, itu kawasan Lombong dulu. Sebenarnya dulu banyak lombong-lombong biji. Sekarang ni biji pun orang dah tak kenal lah, dah tak jumpa dah. Ladang-ladang dia eksploitasi, Guthrie, Dunlop, Saint-Denis itu kepunyaan syarikat daripada apa? Daripada British. Ini contoh di Melaya. Jadi di wilayah Indonesia kita tahu bagaimana ada lombong emas dekat Freeport, lombong emas yang kita kata, tapi dihangkut hasil tu ke mana? Ke Amerika. Kenapa? Syarikat yang menguasai itu dapat ke Amerika. Kenapa? Pengaruh mereka dengan percaturan politik dan juga percaturan ekonomi dapat kepada mereka. Di negeri-negeri Arab, termasuklah di Saudi Arabia, minyak tu, eksploitasi minyak tu, hasilnya dia tahu ke mana? Ditaruh dalam bank-bank Yahudi, bukan dalam bank Islam di Malaysia, tak. Jadi duit tu pun dia dapat masuk dekat bank-bank Yahudi. Minyak yang banyak pun banyak diekspor ke negara-negara di Eropah, termasuk Amerika. Jadi umat Islam dia jadi apa? Umat Islam jadi orang miskin di negeri yang kaya. Negeri bumi Islam ni kaya, tapi umat Islam kita lemah. Jadi ini semua menimpa. Ini yang Allah kata, Allah rasakan azab di dunia ni, kesengsaraan di dunia ni, belum lagi azab di akhirat. Jadi kesengsaraan yang berada dalam dunia kaum muslimin hari ni pelbagai sudut. Itu kita kata di Malaysia orang kata ada B40, lepas tu ada M40 pula, lepas tu ada T, tak tahulah T sekarang T20 ke T15. Jadi maksudnya apa? Yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Jadi kais pagi makan kari pagi, itu ibarat yang kata. Jadi apa yang berlaku adalah kaum muslimin kita dah nak cari makan aja lah, tak fikir pasal agama. Orang sanggup gadaikan akidah, sanggup gadaikan ibadah dia hanya untuk mengejar kebendaan dunia. Nak makan pun payah, dia kata, cari macam mana. Jadi dalam hal ini, itu yang kita kata, apa yang menimpa ini hendaklah membawa kita kepada kesedaran, la'allahum yarja'un, kembalilah kepada agama Allah. Jadi kita bila menimpa kematian, kita baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kita kena sebut perkataan ini bukan hanya kita dengar kematian. Bila timpa musibah apa-apa pun, inna lillah, kita ni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita kepada Allah Ta'ala, orang yang kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab apa-apa yang menimpa hendaklah menyedarkan kita supaya apa? Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Kembalilah kita kepada pegangan yang benar, sistem hidup yang benar, dan buatlah amal yang benar, terutama amal yang soleh. Jadi di atas landasan keimanan yang benar. Jangan kita berada dalam kemunafikan. Apa kemunafikan? Mengaku je beriman, mengaku je Islam, tapi tak mahu ikut syariat dan peraturan Islam. Jadi kita semua hendaklah jadi golongan yang sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat apa yang Allah perintah dan syariatkan. Bukan jadi macam golongan Yahudi Nasrani, sami'na wa asaina. Dia kata kami dengar tapi kami sengaja derhaka, tak mau ikut, dengan kesombongan dan keangkuhan. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, jadi itulah ayat ni kita ambil iktibar bersama. Allah kata Allah rasakan mereka azab di dunia ni, belum lagi azab di akhirat, supaya mereka kembali. Jadi kalau kita perhatikan dari sudut kehidupan dunia umat Islam hari ini, sebenarnya kita ni ditimpa macam-macam azab dunia ni, bila kita ukur dengan syariat dan peraturan Allah. Jadi belum lagi akhirat besok, baiklah kita bertaubat supaya kita terlepas daripada azab di akhirat. Maknanya apa? Kembalilah kepada syariat Islam, kembalilah kepada kitabullah, kepada as-sunnah dalam erti kata yang benar, bukannya ambil sebahagian tinggal sebahagian. Kalau ambil sebahagian tinggal sebahagian, sebenarnya itu juga mengundang azab juga. Dalam Quran Allah beritahu bagaimana kepada kelompok ahlul kitab,
Allah tanya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kamu ni beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur kepada sebahagian? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tak ada balasan orang yang buat macam tu di kalangan kamu melainkan kehinaan hidup di dunia, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan di hari akhirat mereka dikembali kepada azab yang lagi dahsyat. Kenapa? Beriman sebahagian, kufur sebahagian. Jadi kita mestilah beriman dengan keseluruhan dengan kitab Allah ni. Wa tu'minuna bil kitab kullihi. Kamu beriman dengan kitab Allah tu kesemuanya sekali. Jangan kita ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Jadi dunia kaum muslimin kita hari ini diheret supaya apa? Satu ketika bukan main, bersungguh-sungguh nak melaksanakan ibadah. Contohnya berpuasa Ramadan dengan tadarus, dengan solat tarawih. Tapi dalam sudut yang lain tak peduli pula untuk nak menghidupkan perintah dan syariat Allah. Maka kita jangan jadi golongan begitu. Kita nak usahakan supaya dengan seluruh kitab Allah, dengan seluruh sunnah Rasulullah, dengan seluruh syariat Allah ini kita ambil dan kita laksanakan dalam kehidupan sekuasa-kuasa kita. Dan ianya di pelbagai peringkat. Itu yang saya kata, peringkat individu, peringkat keluarga, peringkat masyarakat, peringkat jamaah, peringkat organisasi, peringkat negara, bahkan di peringkat dunia. Kita umat Islam diberi amanah yang besar untuk memimpin dunia. Bukan kita diheretkan oleh musuh-musuh Islam sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Saya kira itulah saja untuk malam ni punya perkongsian. Moga-moga apa yang telah dapat kita dengar bersama tadi ada manfaat kebaikannya, dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka